Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Karunisa Kasnun dan anda sedang menonton Sudut Pandang. Sudut Pandang platform mengangkat suara anak-anak muda. Dan minggu ini kita bercerita, kalau kita lihat dalam akhbar, dalam media, semua bercerita tentang kahwin, maklumlah cuti sekolah. Dan hari ini Sudut Pandang juga akan bercerita tentang perkahwinan, dan topik kita pada hari ini adalah perkahwinan di usia remaja. Dan sebelum saya memperkenalkan panel-panel jemputan kami di studio hari ini, kita saksikan dulu statistik mengenai kahwin di bawah usia 16 tahun. Baik, itu tadi statistik mengenai perkahwinan di bawah usia 16 tahun. Kalau kita lihat daripada tahun 2012, tahun lepas, sebanyak 1,165 permohonan telah memohon untuk berkahwin, di mana mereka adalah di bawah usia 16 tahun. Dan bagi membincangkan mengenai perkahwinan di usia remaja ini, bersama saya di studio adalah pasangan yang telah mendirikan rumah tangga pada usia muda, iaitu Syed Muhammad Nasufri Hakim Yusof dan juga isteri Nora Syiratul Syafinas Mazihan, atau lebih mudah disapa dengan Finas, ya. Kita juga ada Helmi Hanafi, iaitu seorang pengamal media, dan juga Ustaz Hizbur Rahman, Imam Muda. Ustaz, terima kasih semua kerana sudi bersama kami di Sudut Pandang. Okey, kita nak terus dengan soalan yang pertama bersama Hakim dan juga isteri. Apa menyebabkan pada usia yang muda telah terlintas untuk mendirikan rumah tangga pada seawal usia yang muda? Bagi saya, bila umur muda ni, senanglah untuk mengaturkan rumah tangga sehingga ke umur meningkat. Okey, Finas, macam Hakim cakap, kata senang nak mengatur rumah tangga pada bila kahwin pada usia yang muda ni, senang nak mengatur rumah tangga bila umur semakin meningkat. Finas, pandangan Finas? Mungkin pandang jauh kot kalau kata kita dah tua nanti, anak kita pun dah membesar sama-sama. Dah besar, umur dia pun dah taraf lah, macam 20. Jadi kita pun nampak macam 40. Nampak kakak dengan adik macam tu usia muda. Ustaz, kahwin di usia remaja ini bahagia atau derita pada pandangan Ustaz? Bahagia ataupun derita? Soalan dahsyat tu. Dia sebenarnya, sebab Ustaz pun kahwin muda, di mana tadi Ustaz bercerita dengan saya. Saya kahwin umur 24. Oh, okey. Masih belajar. Orang rumah pula kebetulan masa tu dia umur 19. Jadi cabaran dia tu boleh tahan jugalah. Cumanya kalau dalam bab derita ataupun bahagia itu, dia semua atas individu lah, atas diri kita sebenarnya. Dia faktor kita kahwin ni bukannya faktor umur. Kalau kata dia tu dah bersedia, dia tu dah ada kemampuan dan dia layak untuk berkahwin, kalau kita tengok dia layak untuk pegang gelaran isteri ataupun suami, dia akan kendalilah dia punya rumah tangga. Cumanya kadang-kadang orang muda, golongan orang muda ni kebanyakannya dia punya faktor penceraian, kita tengok statistik banyak orang muda kan. Itu yang masalah tu. Kadang-kadang bila kita tengok statistik pencerayan, bila kahwin usia itu memang seronok, tapi bila statistik macam Ustaz kata, penceraian pun ramai orang muda. Daripada sudut kacamata perspektif media sendiri, Helmi, macam mana? Pertama, bila kita bercakap tentang perspektif media ni, media tu ramai yang beranggapan sebagai cerminan masyarakat. Maksudnya pandangan masyarakat. Yang pertama sekali, bila kita tahu tentang orang kahwin muda ni, kita bahagi pada dua. Pertama, kerana cinta, dia memang ni, ataupun kerana sebab-sebab yang jenayah, khalwat contohnya. So itu dua perkara yang berlainan. Yang pertama berkenaan dengan yang kahwin macam pasangan yang bercinta, bagi saya dia terletak kepada kemampuan. Saya punya pengalaman sebagai wartawan. Ada satu gerakan Islam di Malaysia ni, yang saya melihat sama ada dia punya SOP ataupun dia punya etika ataupun dia punya disiplin, dia kahwinkan anak-anak dia pada usia yang muda. Di universiti. Masih belajar lagi. Dah kahwin. Dah kahwin. Dan saya tengok, alhamdulillah, beberapa orang yang saya kenali itu memang berkekalan dan bahagia. So itu di satu ni. Kemudian lagi satu berkenaan dengan jenayah, macam baru ni kita tengok yang isu yang dibangkitkan tentang yang usia 12 tahun dan juga 12 tahun kan. So itu juga kita kena tengok, adakah dia dipaksa untuk berkahwin selepas jenayah telah berlaku. Kan? Dan
pertama macam Ustaz kata tadi dari segi umur. Pertama kita tengok dari segi fizik, umur. Yang nombor dua ada dari segi mental. Apakah dia bersedia? Kadang-kadang dari segi fizik badannya dia telah bersedia. Tapi dari segi mentalnya tak bersedia. Itu yang menyebabkan berlaku perceraian di kalangan usia yang muda. Okey, Hakim, Finas, macam itu persediaan fizikal dan mental tu perlu. Masa mula-mula nak kahwin tu, umur berapa masa tu? Masa tu umur saya 24. 24. Finas? 22. Muda masa tu. Okey, 24 dan 22. Macam mana persediaan fizikal dan mental macam yang Abang Helmi cakap tadi pada Hakim dan Finas sendiri, mungkin boleh share pengalaman persediaan fizikal dan mental, sebab nak kahwin ni bukan perkara main-main kan. Macam mana boleh mengambil keputusan tu yang persediaan fizikal dan mental tu sendiri? Bagi saya perkahwinan ni, duit kita, kewangan ni mesti perlu kukuh. Tapi bagi saya rezeki tu ada. Dan saya pun fikir saya dah bersedia untuk berumah tangga. Saya pun buat inilah putusan untuk kahwin lah. Finas, masa tu bercinta lama ke? Tak lama, setahun je. Setahun kenal. So macam bila ambil keputusan nak kahwin, macam Finas, parents Finas ni bila cakap mak Finas nak kahwin kan, masa tu baru umur 22, macam mana reaksi parents sendiri yang paling dekat dengan kita lah? Dia nak, mesti dia nak kenal dulu. Dia terkejut kan. So dia nak kenal dulu. Okey, macam mana bakal suami kan, boleh ke, mampu ke. Jadi so far cara dia dengan family semua, so alhamdulillah dia orang boleh terima. Mak tak cakap ke macam nak sambung belajar dulu ke? Sebab macam masa tu umur 22 kan, rasanya umur 22 tu muda dan banyak lagi perkara yang boleh kita buat. Banyaklah nasihat dia bagi, tapi kita cakap mungkin dah sampai jodoh. So kita try the best lah. Yang apa yang kita boleh buat, kita cuba. Macam Hakim sendiri macam mana? Macam aku nak jaga anak orang ni. Yang benda yang saya paling fikir sekali, aku dah betul bersedia ke nak kahwin ni? Ke aku ni sekadar cakap je. Tapi kita cuba. So selama setahun saya kenal dia, saya jaga dia. Lepas tu macam mana saya uruskan kewangan, saya cuba macam mana bulan-bulan masuk duit, okey. Dan saya cakap, okey. Maybe saya rasa saya boleh tanggung ni semua dan okey. Hakim masih belajar lagi? Sekarang masih belajar lagi? Tak, kerja. Kerja dah. Okey, kita nak tahu macam mana Hakim menguruskan kewangan dia dalam usia muda ni, dalam dalam perkahwinan ni. Kita akan tahu selepas ini. Kita berhenti rehat dulu, jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Sudut Pandang. Terima kasih kerana anda masih menonton Sudut Pandang. Pada anda penonton di rumah, anda boleh terus berinteraksi bersama kami melalui hashtag 501 Sudut Pandang. Sudut Pandang, platform mengangkat suara anak-anak muda. Dan sebelum kita meneruskan perbincangan mengenai perkahwinan di usia remaja ini, kita bersama Ian Johan Arif dulu nak tahu apa yang trending mengenai kahwin di usia remaja ni, Ian. Ya Nisa, menurut apa yang kita orang cari tadi, kita mendapati bahawa orang ramai menyokong kahwin muda ni. Mungkin ada yang kata sesiapa yang sudah bersedia, kahwin muda tu tak jadi masalah jika ada sumber kewangan dan sebagainya. Tapi kalau terlihat tweet-tweet yang dikongsikan, yang saya akan kongsikan di sini, iaitu ramai yang merasakan bahawa perkahwinan itu seperti Faiz dan juga Cain ini merasakan bahawa perkahwinan dapat mengelakkan maksiat, dan Cain menambah syaitan akan menangis jika tiada lagi maksiat akan berlaku selepas berkahwin. Seterusnya, NX Bill berasa seperti kahwin juga dapat mengelak segala perbuatan negatif dengan institusi yang kukuh dan mengikuti undang-undang. Dan yang ketiga, yang daripada Mina Jesti, jika kemampuan dari segi kewangan dan persediaan dan hal-hal lain tak salah kalau kahwin muda. Itu pendapatnya. Dan di sini saya dapati Afiq, kalau kahwin muda memang seronok, tapi kena ada ilmu, bukan saja seronok-seronok bercinta. Dan di sini kita seperti Helmi kata tadi, ada kalau sudah yang kahwin muda dengan ilmu agama yang cukup, mungkin tiada masalah walaupun kahwin masa tengah belajar. Dan mungkin kita boleh tanya kepada ustaz juga pendapatnya mengenai itu.
Okey, baik. Terima kasih, Ian. Ya, saya akan lontar tu soalan itu kepada Ustaz. Dan sebelum kita teruskan perbincangan ini, saya sebenarnya ada sempat menembuh dengan seorang ibu tunggal ini di mana beliau berkahwin pada usia yang sangat muda pada 19 tahun dan menjadi ibu tunggal pada usia 24 tahun dengan 2 orang anak. Kita dengar pengalaman beliau. Actually, kahwin muda ni sebenarnya tak salah. Ada orang kata macam tak berapa bagus kan, tapi sebenarnya kalau ikutkan kahwin muda bagus supaya kita elak daripada benda-benda tak elok berlaku. Tetapi kontranya bila kita kahwin muda, actually baru saya sedarlah sekarang ni macam kalau kita kahwin muda ni macam banyak benda kita kena fikir, macam kita tak cukup duit, macam banyak benda lah, aktiviti yang terbatas, semua daripada segi pergaulan, semua memang banyak terbatas lah. Kena bersedia dari segi mental, fizikal, kewangan, segalanya kena kukuh lah sebelum kita melangkah ke dalam perkahwinan. Sebab bila kita dah kahwin, banyak kontranya sebenarnya. Kita kena tahu dari segi itulah sebenarnya. Baik, itu sedikit pengalaman yang dikongsikan oleh seorang ibu tunggal yang berusia 24 tahun yang menjadi ibu tunggal pada usia 24 tahun dengan 2 orang anak. Okey, terima kasih kerana sudi berkongsikan pengalaman. Okey, kita nak terus kepada Hakim balik mengenai bila kita cakap pasal kahwin muda ni, faktor kewangan ada paling penting. Bagi Hakim sendiri, bagaimana Hakim menguruskan faktor kewangan tu dalam sesebuah keluarga? Dalam usia yang muda. Macam Ustaz tadi, Hakim belajar tak kan dah kerja. Kewangan itulah yang paling bagi saya susah sedikit untuk saya. Tapi bila uruskan tu dengan betul, cara yang betul, susunan yang betul, bagi saya benda tu tak jadi masalah. Fina ada membantu ke macam mana? Fina kerja ke ataupun suri rumah tangga sepenuh masa? Bekerja. Tapi kita so far kita tengok dia pun dia mampu untuk uruskan semua pekerjaan. So far saya pun tak usik. Okey, bagus. Maksudnya sekarang nak jadi ayah, Fina nak jadi ibu dengan sekarang 7 bulan ke apa atau macam mana? 8 bulan dengan tunggu lagi sebulan je. Macam mana pengurusan kewangan tu memang so far ni macam mana? Ada masalah ke ataupun? Bagi so far sekarang tak ada apa-apa masalah. So semuanya okey kewangan. Dengan kewangan gaji dia pun okey. So saya pun tak jadi masalah dengan kewangan. Ustaz, macam Ustaz dia pun sendiri kahwin masa belajar dan juga macam tadi Ian baru tanya macam mana Ustaz menguruskan faktor keuangan dan juga masa time untuk belajar tu pada pandangan Ustaz sendiri. Okey, saya kahwin masa belajar. Lepas pula muda pula umur 24. Dari segi keuangan tu memang kita sendiri yang uruskan. Sebab masa tu saya pergi belajar pun duit sendiri, kita kahwin pun bila kita nak kahwin, bila kita sebut nak kahwin, kadang-kadang itu masalahnya. Bila kita nak kahwin, anak-anak muda ataupun orang-orang muda dia nak kahwin, masalah dia nak bagi tahu kepada parent dia. Yang lain okey, cuma yang aku tak bersedia nak cakap dengan bapa ni. Dengan mak okey, dengan mak banyak kali cakap dah. Dengan bapa ni nak cakap ni, macam mana nak masuk ni? Itu masalah. Cuma orang yang nak kahwin, dia berdikari ni mesti dia kena tinggi lah. Macam mana dia dapat sumber kewangan. Contohnya kalau macam saya belajar sendiri, kahwin pun semuanya duit sendiri. Lepas tu bila kita nak kahwin, bila kita sebut kepada keluarga akan panggil kita, dia orang akan tanya satu-satu soalan. Okey, nak kahwin nak ambil di mana duit, macam mana dengan dia perempuan. Dia akan tanya satu-satu. Kita akan sebut standby soalan-soalan yang akan ditanya. Itulah. Cuma bagi saya ni kalau kata berdikari, pandai berdikari, ada ilmu dalam rumah tangga ni tak ada masalah. Abang Hani, kalau kita tengok macam bila ada orang tu sendiri, dia bila nak kahwin tu dia ada niat tu bila Tuhan tu nak bagi memang senang jalan dia tu berdikari. Tapi bila melihat kepada persepsi masyarakat itu sendiri dalam dan juga media itu sendiri, macam abang mula-mula cakap tadi, cerminan melihat kepada konteks itu. Saya rasa ini satu pemahaman, persepsi masyarakat ini satu perkara yang baru. Satu perkara yang mungkin selepas 80-an. Sebab dari segi sejarahnya, bukan satu benda yang pelik. Orang berkahwin pada usia ni, kita dengar dulu tok kita, ayah kita pun kahwin muda. Kan? Tapi kerana bila kita bergerak daripada negara dunia ketiga ke negara maju, kita dah tetapkan rakyat kita, contohnya daripada umur sekian sampai sekian sekolah menengah, sekian sampai sekian universiti, lepas universiti 24 sampai 30 masa bekerja dan berkahwin. Okey, so kita ada timetable tu. So bila ada orang yang langgar time tu, kita jadi macam pelik. Padahal ini fenomena baru. Kan? Cuma ialah kerana kita hidup dalam
dalam timetable yang telah ditetapkan, disetkan oleh masyarakat, persepsi itu. Jadi bila ada orang yang kahwin umur, saya rasa macam 24, 22 ni tidaklah terlalu muda. Kan? Itu waktu yang sedang-sedang kan. Maksudnya kalau macam kahwin pada usia yang muda ataupun lambat ataupun pada kahwin pada awal 20-an itu adalah cuma mainan yang digembar-gemburkan ataupun bagaimana? Digembar-gemburkan. Kita kena kerana masyarakat telah percaya bahawa pada sekian jarak umur ni ini waktu berkahwin. Sekian umur 24 ke bawah ni waktu belajar. Kau kena masuk universiti. Kita dah setkan tu. Sedangkan universiti ni hanyalah ukuran. Kan ada orang niaga tak perlu masuk universiti. Kan? Betul. Jadi kerana pemahaman masyarakat kita begitu, jadi kalau orang melanggar tu, macam ada perempuan yang kahwin umur 18, suami dia umur 21 dah rasa macam wah. Kan? Lain macam. Tambah kalau belajar tentang cabaran keuangan ni, kalau belajar ni saya tengoklah pengalaman saya ada. Okey, kita sambung kejap lagi. Cabaran keuangan dalam masa belajar ni kita sambung, kita berhenti rehat dulu dan kita juga akan melihat bagaimana kahwin muda ni daripada perspektif media. Bertemu kembali dalam Sudut Pandang. Tadi sebelum kita berhenti rehat, kita bersama Abang Helmi yang nak bercakap mengenai sumber keuangan dalam pada usia yang muda ni. Boleh teruskan Abang Helmi? Ya, berkenaan dengan perkahwinan pada usia muda, kalau dia pelajar, pelajar universiti, masalah yang saya tengok adalah dari segi pendapatan tetap. Maksudnya 3,000 sebulan, bulan ni, bulan depan mungkin 1,500 ya. Kan, pendapatan tetap itu yang tak ada. Mungkin dia buat kerja-kerja part time, tapi tidak dapat jumlah. Ini satu cabaran. Kalau dan menyelesaikan ni, saya melihat kita perlu ada family support, kumpulan sokongan yang kuat lah. Kawan-kawan kena lebih banyak, lebih rapat lagi kan. Macam Hakim dan Finas sendiri, macam mana daripada sokongan daripada mereka-mereka yang di sekeliling Hakim dengan Finas ni, bagaimana, macam ada campur tangan orang ketiga ke ataupun lebih sokongan yang diberikan dalam mendirikan rumah tangga pada usia yang awal ni? Kawan-kawan pun ramai juga yang bagi sokongan kat kita, yang cakap okey, kalau kau betul kewangan kau kukuh, okey, go ahead. Dan family, yang paling penting sih family lah, yang paling banyak tolong. Restu daripada dua-dua family tu penting. Dan alhamdulillah saya pun rasa macam tahun depan pun saya ada macam satu semangat nak sambung belajar lagi. Okey, lepas dapat anak lah. Lepas dapat. Alhamdulillah. So, semangat tu kuat lah. So kita ambil juga advice daripada kawan-kawan. So kawan-kawan pun cakap tak apa, go ahead kan. Buat yang terbaik. Cuba memang susah, tapi kena pandai manage lah salah satu. Daripada melihat kepada perspektif daripada masyarakat sekeliling, jiran-jiran ataupun daripada mereka yang berada sekeliling, yang terdekat, mungkin boleh dengar telinga Abdul Hakim dengan Finas ni, ada tak yang kata urut-urut, kata apa, kenapa dia orang tu nak kahwin cepat sangat, cukup ke duit tu? Jadi macam mana dengan Hakim dan juga Finas ni menangani masalah tu? Ya, ada juga macam jiran-jiran kadang-kadang, awal lagi kau nak kahwin kan, kau boleh ke nak dara orang, kau nak bela. Tapi kita dengan pendirian kita, dan saya pun rasa okey, saya ni dah ada tanggungjawab dan saya boleh bertanggungjawab atas tu, dan saya teruskan juga. Ustaz macam tadi Ustaz cakap, Ustaz kahwin pun kahwin lepas jarak jauh. Pada Ustaz sendiri cabaran itu? Dia kadang-kadang cabaran kita tak sama lah. Ada yang ada setengah orang dia dari segi rezeki dia okey. Mungkin bapa dia kaya apa semua, dari segi support tu okey. Ada setengah orang tak ada. Semata-mata memang dia kerja keras. Macam dari segi macam saya kahwin, masa tu saya tahun 3 di Mesir, tahun 3. Maknanya ada 2 tahun lagi, tahun 3 tahun 4. Isteri kat Malaysia. Kadang-kadang tinggal pun tak lama lah. Kadang-kadang saya tinggal 3 bulan, 4 bulan, balik. Pergi sana, study, ambil exam, balik. Itu memerlukan keuangan yang banyak juga ya Ustaz? Ya. Memerlukan keuangan yang memang banyak lah. Banyak kita nak kena habiskan. Benda tu kena fikir, bukan sekadar mengaji. Kita kena tinggalkan pada isteri juga. Kan, untuk dia uruskan. Cuma bagaimana untuk kita menguruskan tu,
Itu yang menjadi isu. Sebab benda ni tak sama. Macam saya mungkin dari segi agama, bidang saya agama. Saya boleh jadi tarawih, saya boleh jadi itu, jadi ini dalam bab agama. Mungkin di situ ada sumber keuangan. Inisiatif sendiri. Dia setengah sendirilah. Setengah orang dia mungkin yang dia pandai apa kelebihan dia. Mungkin di situ dia boleh create tawakal, insya-Allah niat dia niat semata-mata untuk jaga zuriat dia, semata-mata untuk jaga dia punya pengeliharaan, dia punya syariat. InsyaAllah itu kita bercakap mengenai cabaran mereka yang berkahwin dalam usia muda ni. Okey, Abang Helmi, kita melihat dia cabaran ni banyak. Ialah kan bila orang kahwin ni nak usia muda, cabaran tu banyak. Kita melihat mereka yang gagal menempuh alam perkahwinan ni pada usia yang muda juga. Dan kita melihat daripada segi peranan media di situ untuk menyampaikan berita-berita dan maklumat. Macam kita ambil contoh awal tadi yang baru-baru ni yang di Kedah mengenai perkahwinan usia yang terlalu belasan tahun. Bagaimana dalam konteks tu Abang Helmi melihat? Itulah saya kata daripada awal tadi kita kena tahu ada masalah tak dalam perkahwinan tu. Adakah perkahwinan kerana cinta? Kalau kerana cinta, kerana dia rasa bila dia berkahwin dia pegang tangan dapat pahala, dia cium isteri dia dapat pahala, dia semua dia dapat pahala. Jadi peranan media, peranan masyarakat adalah membantu. Okey, tapi kerana kalau perkahwinan itu pada awalnya tu kerana jenayah. Kan? Dipaksa kerana ni. Jadi itu kita perlukan mungkin kaunseling kan. Kita kena ada satu department khas untuk tengok perkara-perkara ni kan. Itulah untuk saya yang problem saya rasa adalah yang jenayah yang dipaksa berkahwin, macam yang kes satu kes di Sabah tu kan dipaksa berkahwin kerana telah berlaku jenayah. Jadi yang ni memang kita kena ada campur tangan pihak ketiga lah. Dari kerajaan, NGO ataupun apa-apa. Sebab nak menyelesaikan menyelesaikan. Kita tak nak budak tu tak bersedia pun, tapi dipaksa untuk terlalu awal. Ustaz, kita melihat macam pro and cons dalam perkahwinan usia muda ni, usia remaja ni. Ada yang dalam kita tengok dalam sosial media tadi, ada yang mengatakan untuk mengelakkan kerutuhan akhlak yang semakin teruk di kalangan remaja ni. Pandangan Ustaz sendiri? Okey, bagi saya setuju. Saya setuju kalau kata macam anak-anak muda di luar. Dan sebab macam saya, Abang Helmi yang ni semua anak-anak muda kita lalui umur tu 21, 22, kita lalui keperitan tu. Kita kalau boleh nak benda yang halal, nak benda yang disyariatkan, benda ni baik di sisi Tuhan. Kan kita nak yang tu bagi clear elok. Cuma cabaran dia sebut cabaran dia tu. Cabaran bagi anak orang muda cukup hebat. Sebab bila kita kahwin muda, kadang-kadang kita rasa bujang. Kita rasa bujang. Orang banding orang tua. Kita jadi apa ni, kawan-kawan duk sibuk bersosial lagi, kita dah kena uruskan rumah tangga kan. Kita dah rasa kita yalah keluar malam dengan kawan-kawan. Kita lupa kita ada isteri. Itu kadang-kadang benda tu yang membawakan cabaran untuk kita. Kalau pandai fikir, pandai managekan mana yang perlu, mana yang tak perlu. Benda-benda tu yang kena kita letak yang utama. Yang kemudian dari segi ilmu lah. Ilmu anak-anak muda, kalaulah tidak ada ilmu dalam bab perkahwinan ni, satu benda yang paling gagal. Walaupun dia ada dari segi keuangan, dia ada dari segi persediaan, tapi ilmu dia untuk mengurus perkahwinan ni, kalau tak ada yang ni, memanglah gagal. Okey. Itu tadi penutup kata daripada Ustaz Hizbul mengenai perkahwinan di usia remaja, di mana cabaran itu memang perlu dilalui oleh setiap pasangan yang berkahwin, tidak kira tua ataupun muda. Yang penting perlu kekuatan mental dan juga fizikal. Sekian dan terima kasih kepada semua panel kami kerana sudi berkongsi dan mengangkat suara anak-anak muda dalam sudut pandang. Dan terima kasih kepada semua sekali lagi, dan teruskan bersiaran bersama kami di saluran 501 Sudut Pandang mengangkat suara anak-anak muda. Saya Karunisa Kasnun. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.